Senaman Melayu tua adalah satu senaman yang saya boleh sahkan dia daripada istana, dan saya diberikan ilmu ini oleh ayahanda saya, Abdul Ghani bin Abu Bakar, iaitu keturunan daripada Datuk Merpati Jepang, Raja Melayu Sarawak, yang mana masa itu kami tinggal di Pekan Pahang. Dan saya difahamkan oleh ibu saya, Hajar Rogaya Jaafar, bahawa ketika saya dilahirkan dengan tidak cukup bulan, dan saya selalunya kalau berjalan pun dalam ketika umur 1 atau 2 tahun akan selalu jatuh, lembik, mana lembik, tak ada upaya. Dan ketika usia 4 tahun, ayah saya mula mengajar saya tentang pernafasan dan kekuatan diri lah. Mana kalau saya jatuh, saya bangun sendiri. Dan ketika umur 4 tahun tu, saya ingat selalu dia suruh saya ambil nafas. Dari itulah daripada saya meniru cara ayah saya. Dan ketika umur 6 tahun atau 7 tahun begitu, saya pula dalam keadaan fizikal saya begitu, tidak kuat pun, ayah saya meminta saya, umpamanya contoh, menjaga abang saya. Dari situ juga saya mula-mula tidak faham. Tapi akhirnya ayah saya mula mengajar tentang pernafasan ketika umur 12 dan 13 tahun. Dan waktu saya bersukan pun ayah saya sering memberi petua-petua bagaimana untuk mendapatkan kekuatan, ketangkasan dan sebagainya. Tak pernah dalam terfikir untuk jadikan senaman Melayu ni, senaman Melayu tua tu adalah petua. Jadi saya ringkaskan jadi dia senaman tua. Tak pernah saya fikirkan untuk senaman ini dijadikan untuk umum. Malah waktu saya membuka gelanggang silat, yang mana cara silat pun silat Melayu, dan bermula dengan senaman Melayu. Masa itu ramai yang datang dan seronok dengan senaman Melayu ini. Jadi saya mengajar senaman dan saya mengajar silat. Entah satu ketika itu ada yang datang untuk bersenam dan mengatakan bahawa diri dia alami sakit jantung, nak buat operation. Dan masa itulah saya terpaksa berhati-hati dan membuat senaman khas untuk dia, walaupun kami ada ramai pelatih-pelatih ketika itu. Selepas sebulan, seminggu 2 kali, dia minta untuk kedua. Jadi untuk bulan kedua, dia belajar dan akhirnya dia tidak hadir lagi selepas 2 bulan. Dan beberapa bulan kemudian saya dapat tahu bahawa beliau tidak lagi perlu menjalani pembedahan jantung. Mana jantung dia pulih setelah 2 bulan berlatih senaman Melayu. Itulah mulanya saya berfikir tentang senaman Melayu. Dan tapi bagaimanapun setelah beberapa lama juga yang datang yang memberitahu bahawa mereka mendapat alamat atau telah diberitahu oleh orang-orang tertentu untuk ikhtiar cara senaman Melayu. Dan mulalah saya terfikir bahawa saya pernah lumpuh ketika usia saya awal 30-an, kerana saya suka bekerja. Akhirnya saya alami lumpuh dan sebelah kanan. Di situlah saya cuba ikhtiar untuk memulihkan diri saya. Dan saya telah pergi ke dekat 7 negeri. Bila orang sebut saja mereka-mereka yang pandai dalam merawat tradisi,
Iaitu pun setelah saya menjalani cara moden. Jadi setelah setahun lebih saya usaha, akhirnya saya terfikir bahawa ayah saya pernah mengajar senaman dan saya cuba. Saya cuba tu dalam beberapa kali saja wajah saya mula bergerak balik. Bagai orang kata dia hidup balik urat-urat itu. Jadi bila saya dah boleh berjalan dengan molek, kalau tidak saya akan pegang tiang ke ataupun dinding untuk jalan dengan tegap. Kalau dulu saya lumpuh, mata saya tidak boleh tutup sebelah kanan, jadi saya gunakan jari untuk tutup, dan bila saya tutup sebelah kiri macam elektrik badan saya. Itu yang saya alami. Dan seperti saya katakan, bila saya cuba saja senaman ini, tiba-tiba saya dengan cepat saya pulih. Dan saya pun terus bekerja. Dan saya dapat kerja. Dan masa itu juga saya terfikir bahawa saya perlu buat sesuatu. Tapi kerana saya bekerja, saya tidak ada masa. Dan saya teruskan bekerja dalam badan saya masa itu masih lagi lemah. Dan bila saya buka gelanggang, barulah saya mula berlatih daripada seorang. Dan kemudian datang 2-3 daripada jauh. Ada yang datang daripada Pahang, naik kapal terbang. Ada yang datang daripada Singapura, ada datang. Bagai-bagai datang. Dia orang kata dia minat. Kerana saya mengajar cara saya yang saya tahu, cara silat Melayu. Yang akhir saya berdaftar atas nama Silat Melayu Kuliah Selok 9, Malaysia. Dan makin lama makin ramai. Dan makin ramai juga yang menceritakan perubahan yang berlaku pada diri mereka. Terutama dari segi kecergasan, kesihatan dan juga dari segi kecederaan yang mereka alami. Dan pernah satu ketika seorang pelatih jumpa saya bahawa saya datang kerana dia mengalami kurang darah. So dia datang dan dia belajar. Setelah 3 tahun begitu, dia pula alami sakit kepala. Dan bila dia buat medical check up, pakar perubatan memberitahu bahawa dia mengalami terlebih darah. Kerana bersenam tadi, dia mengalami terlebih darah. Dan bila terlebih darah, dia terasa derma darah. Dan di situlah saya pun terfikir, betul ke tentang apa yang saya lakukan. Dan membuat saya juga terkenang tentang isteri saya yang pernah meninggal kerana leukemia. Jadi saya mohon kepada Allah Ta'ala, jika ada yang mengalami leukemia dan manalah tahu, cuba. Tapi 2 minggu kemudian hadir seorang wanita yang datang dan memberitahu bahawa beliau alami leukemia di satu tahap yang mana daripada penghujung artinya dia tidak lagi bersuami, anak-anak pun diberikan kepada adik-beradik dia, dan dia datang ke Kuala Lumpur untuk menghabiskan masa dia kepada dianggap sebagai penghujung lah. Jadi saya pun cuba dengan rakan-rakan, saya beritahu 2-3 orang, jangan beritahu orang ramai, dan kami lakukan senaman. Dan senaman itu seperti mana saya lakukan untuk saya memulih fizikal saya di peringkat awal saya muka gelanggang. Dan setelah 3 bulan wanita ini yang asal dari Perak memberitahu bahawa doktor mengesahkan dia sudah pulih. Alhamdulillah. Dan SMS wanita ini tak dibaca pula oleh isteri saya, yang ketika itu alami suspected breast cancer. Dia mengalami kebas, terpaksa pergi hospital, letakkan lilin panas.
kemudian dia kebas sebelah badan dia. Jadi dia ingin mencuba, dan hanya sekali mencuba, dia tidak lagi perlu pergi ke hospital untuk jari dia. Dia tidak lagi rasa kebas-kebas, dan dalam 2-3 kali lagi kelas yang dia menyertai, doktor mengesahkan bahawa suspected breast cancer itu tidak menjadi hinggalah kini setelah beberapa tahun ya. Jadi inilah antaranya, dan dalam senaman Melayu banyak nak diceritakan. Maknanya saya telah mengajar hinggalah ke luar negara, termasuk istana dalam dan luar negara, dan pelbagai kenangan yang menjadi pengalaman saya untuk berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman pada mereka yang berminat. Namun apa yang saya lakukan ini, senaman Melayu ini adalah untuk memelihara ilmu Melayu, ilmu khazanah negara, warisan Melayu, warisan negara, juga warisan dunia. Dan yang penting adalah bila kita melakukan senaman Melayu ini, selalu orang bersenam, dia akan kata letih. Tapi yang senaman Melayu ni, bila bersenam, dia tidak akan rasa letih. Mereka buat senaman 12 minit, sudah letih. Tapi buat senaman Melayu kadang-kadang 1 jam setengah pun tidak letih, malah bertenaga. Itu adalah benar dalam konteks bersenam.